Okay, baik murid-murid, kita teruskan lagi dengan aktiviti kedua untuk menguji kefahaman awak tentang perkakasan yang cikgu baru terangkan tadi. Okay, baik, kita tengok arahan terlebih dahulu. Namakan perkakasan yang digunakan dalam perisian pengaturcaraan di bawah. Okay, dia dah bagi gambar-gambar ni, gambar-gambar perkakasan. Okay, dia suruh isikan tempat kosong ni. Okay, dengan nama perkakasan yang betul. Dia dah bagi senarai perkakasan di atas. Ada motor servo, klip buaya, kabel USB, papan mikro pengawal dan LED. Jadi kita perlu tentukan, labelkan di setiap gambar. Okay, kita tengok gambar yang pertama. Okay, ini apa? Okay, awak boleh tengok jawapannya dalam muka surat, buku teks muka surat 51. Okay, kalau kita tengok yang ni, okay, kita boleh tengok buku teks tadi kan. Dia sama dengan yang ini. Okay, dia sama dengan yang ini. Jadi ini adalah papan mikro pengawal. Okay, ada tak dalam senarai jawapan? Ya, ada dekat sini. Papan mikro pengawal. Okay, jadi kita masukkan dalam ruangan jawapan. Papan mikro pengawal. Okey, yang kedua. Ini semua orang tahu. Cikgu rasa tak payah tengok dalam buku teks pun tahu dah. Walaupun ada dalam buku teks muka surat 51. Jadi ini dah tahu dah. Ini adalah kabel USB. Kabel USB. Okey, yang ini pun kita dah nampak kan tadi. Dalam muka surat 51 juga. Okey. Ini ialah ini ialah LED kan, dia mengeluarkan isyarat cahaya. Okey, ni dah, okey, ni LED. Okey, LED. Baik, yang ini macam nampak lain sikit kan. Okey, tak kenal. Okey, tak apa. Kalau tak kenal, kita tengok balik dalam buku teks muka surat muka surat 51. Cikgu rasa dia sama dengan yang ni. Sekejap ya. Yang ni. Sama kan? Jadi ni apa? Motor servo. Okey. Okey, motor servo. Okey, dia boleh bagi berpusing, bergerak 360 darjah kan? Okey, motor servo dah. Okey, yang akhir sekali ni memang tahulah. Okey, bentuk dia kat depan macam buaya. Okey, jadi klip buaya. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Yang ini pula. Tengok arahan dia, terangkan fungsi. Sekarang dia nak fungsi. Tadi dia sudah namakan saja. Jadi nak fungsi perkakasan dalam perisian pengaturcaraan di bawah. Okey, yang pertama ni, ini ialah papan mikro pengawal kan. Jadi kita tulis dulu sini papan mikro pengawal. Supaya senang kita nak tulis fungsi dia nanti. Papan mikro pengawal. Okey, yang ini nama dia LED tadi kan. Okey. Yang ini cikgu rasa ini adalah pembas. Okey, ini pembas. Okey, pembas. Okey, lepas tu ada lagi tak? Okey, ni kita dah tulis tadi kan pembas. Okey, yang ini perintang. Kan nombor 4 ni perintang. Perintang tetap. Okey. Yang kelima ialah papan reka. Ini semua ada dalam buku teks muka surat 51. Cikgu tak adalah pandai sangat kan. Semua cikgu rujuk dalam buku. Okey, sebab kita pun baru belajar. Okey, baik. Jadi sekarang ni, tapi ni tak cukup lagi sebab dia nak fungsi. Okey, jadi kita kena ambil fungsi dia. Tengok dalam buku teks muka surat 51. Okey, papan mikro pengawal apa fungsi dia? Mengawal. Kita ambil dalam tu. Mengawal peranti elektronik berdasarkan
atur cara yang dimuat turun ke dalamnya dan boleh menerima input, memproses dan mengeluarkan output. Okey. Jawapannya dapat dari mana? Muka surat 51 dalam buku teks RBT. Okey, yang kedua ialah LED. Okey, baik. LED ni apa fungsi dia? Okey, kita tengok dalam buku teks. Okey, mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. Jadi kita tulis dekat sini. Mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. Okey, yang ketiga pula ialah pembas. Okey, pembas apa fungsi dia dalam buku teks muka surat 51? Mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Okey. Baik, kita sambung. Okey, ini tadi kita dah buat. Ini dah buat. Tak payah buat lagi. Okey, seterusnya perintang tetap. Rujuk balik buku teks muka surat 51. Apa fungsi perintang tetap? Menghadkan arus elektrik. Okey. Menghadkan arus elektrik. Okey. Dan yang kelima, papan reka apa fungsinya? Tengok balik dalam muka surat 51. Ya, membuat sambungan litar dan komponen elektronik. Membuat sambungan litar dan komponen elektronik. Okey. Baik, jadi cikgu harap awak faham tentang dua perkara ini, iaitu fitur-fitur dalam perisian pengaturcaraan. Okey, awak tahu kita bagi arahan semua dekat dalam perisian tadi menggunakan fitur-fitur tadi. Okey, lepas tu kita sambungkan perisian tu ke papan mikropengawal. Papan mikropengawal umpama seperti otak manusia yang menyimpan semua arahan tu. Okey, lepas tu disambungkan pula ke komponen-komponen lain, perisian-perisian lain untuk memastikan sesuatu itu bergerak mengikut arahan. Contoh macam robot bergerak mengikut arahan yang kita mahu, yang kita dah tetapkan dalam perisian tadi. Okey?